Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qaul wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada Kak Salwa yang sempat beletir dulu tadi katanya. Jadi tak, sebab saya sampai awal Kak dengar dulu Kak beletir dulu. Jadi dia panggil mukaddimah mukaddimah ceramah. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah SWT sekalian, alhamdulillah, syukur dapat banyak pada Allah SWT. Allah pilih kita dan nikmat Allah Ta'ala kurniakan pada kita ni satu nikmat yang sangat besar, dan ia lebih daripada nikmat-nikmat duniawi yang ada dalam Al-Quran. Bila Allah SWT suruh kita gembira dengan rahmat daripada Allah, kurniaan daripada Allah, Allah Ta'ala nyatakan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan rahmat dan pemberian kelebihan daripada Allah SWT, bi fadlillah, kurniaan Allah, wa bi rahmatihi, dengan rahmat Allah, fabidzalika, maka dengan demikian, falyafrahu, maka bergembiralah, huwa khairum mimma yajma'un, demikian lebih baik, dia lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Mereka kumpulkan maksudnya orang kafir kumpulkan daripada nikmat duniawi. Nikmat duniawi kumpul banyak mana pun, sebenarnya dengan rahmat dan pemberian Allah kita bergembira, itu lebih baik. Dan ini yang kadang-kadang kita lupa. Kita nampak nikmat duniawi tu yang besar, sedangkan nikmat akhirat tu jauh lebih besar dan lebih kekal. Kan? Ada tak di kalangan kita yang kalaulah dapat hadiah duniawi, dia dengan hadiah yang kita dapat hadir majlis ilmu ni, duduk dalam majlis ilmu dia lagi gembira? Ya ke? Jangan tipu. Contohlah dapat apa yang kita suka, katalah dapat beg tangan mahal, hadiah percuma orang bagi. Beg tangan harga 30,000. Oh, tengok kan. Kan? Kat Salwa tak apa, dia kata biasa je lah, setakat 30,000 je. Okey. Tak, maksudnya jadilah, maksudnya kan kalau kita dapat kan, kita rasa seronok tak? Mestilah syukur tak? Mestilah syukur, takkan tak syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah, betul. Tapi kita tak rasa macam tu bila kita dapat dipilih duduk dalam majlis ilmu. Kan? Kita tak dapat rasa macam tu. Sedangkan sepatutnya lebih lagi kita syukur. Sebab dapat hadiah yang harga puluh-puluh ribu pun, dia akan binasa. Kan? Beg tangan mahal macam mana pun, berapa lama sangat kita pakai? Kan? Dia akan rosak juga. Kalau dia tak rosak pun, kita akan mati. Bukan bawa masuk dalam kubur. Kan? Tinggal juga. Maknanya lama sangat, berapa lama sangat yang benda tu ada. Tapi kita happy sangat banding dengan akhirat yang kekal selama-lamanya. Sedangkan nikmat kita dapat duduk dalam majlis ni, nikmat dia kita akan dapat yang paling lama sekali di akhirat nanti, selama-lamanya. Kan? Tapi kita punya kegembiraan tu dia tak berapa sangat. Orang berebut harta benda dunia tu gila-gila punya, siang malam nak dapatkan harta benda dunia. Tapi yang dapatkan kesenangan dan kebahagiaan di akhirat yang kekal selama-lamanya, yang itu kita tak berlumba. Kita tak sanggup nak usaha. Ada je urusan lain, kita tinggalkan. Kelas kita pun macam tu. Kan? Kuliah-kuliah kita kan, kalau ada kuliah pun, tapi ada urusan dunia yang lain, kita tinggal kelas. Lainlah kalau memang ada appointment doktor, hospital, apa tu cerita lain lah kan. Tapi kadang-kadang hanya semata-mata kerana ada kawan ajak pergi makan, pergi juga, itu tak apalah, kelas bulan depan ada lagi. Kan? Ada dia macam tu je kan. Tak apalah kan? Kita rasa sekadar macam hobi je kan, isi masa lapang aja. Okey. Jadi apa pun
kita perlu letakkan dalam kepala kita, nikmat akhirat itulah yang huwa khairun wa abqa. Dia lebih baik dan paling kekal sekali, kekal selama-lamanya. Okey, bila kita tengok apa yang berlaku di Gaza dan sebagainya, ini salah satu sebenarnya faktor kenapa orang yang di sana tu boleh tenang dan sebagainya. Ada seorang budak perempuan yang kaki dia kodong. Saya pergi ke Gaza ni tahun 2008. Lama dah. Waktu tu perang lah, tengah dalam keadaan memang tengah perang, memang bom masih meletup dan sebagainya. Jadi alhamdulillah bila kita masuk tengok sendiri keadaan di Gaza tu, jumpa dengan budak-budak dia dengan penuh ketenangan, walaupun ialah sakit, cedera, hiruk pikuk kat hospital dan sebagainya, itu benda biasalah. Tapi kita tengok dia orang tu ada satu perkara yang sangat berbeza dengan orang lain. Antaranya bila kita tanya dia kenapa dia boleh gembira, kaki dah kodrong sebelah, budak perempuan ni dia kata apa? Dia kata sebab kenapa aku tak boleh gembira? Dia kata sebab kaki aku dah tunggu aku kat syurga. Kan? Sebelah kaki aku ni dah tunggu aku kat syurga. Dia boleh jawab macam tu. Kadang kita rasa macam kita ni ada dewasa pun tak boleh jawab macam tu. Kan? Tak boleh fikir macam tu. Tapi dia boleh jawab macam tu sebab memang bagi dia orang akhirat tu yang lebih utama. Akhirat tu yang kekal. Dunia ni sekejap aja. Mungkin satu faktornya sebab memang dia orang tu dilahirkan dalam negara yang perang kan. Jadi dah terbiasa. Maknanya dah anytime je keluarga dia boleh mati, dia boleh mati. Maknanya benda tu macam dah terlampau biasa dah. Bila-bila masa je tiba-tiba je Israel boleh datang serang. Kan? Bom sana, bom sini, kawan dia mati, makcik dia mati. Semua benda tu biasa. Dah terlampau selalu. Jadi menyebabkan dia orang melihat akhirat tu yang tempat kenikmatan yang sebenar dan kekal abadi. Dan itulah yang sepatutnya orang yang beriman sedar kan. Artinya kita ni memang itulah mindset kita sepatutnya. Tapi kita ni kekurangan kita berbanding dengan mereka adalah nikmat duniawi kita ni banyak sangat, menyebabkan kita rabun dan kita lupa daripada nikmat akhirat. Kita jadi tak sedar, tak ingat. Itu isu dia bila dapat nikmat dunia sangat banyak. Walaupun kita bukan tak nak nikmat dunia ni, semua kita nak. Dan Nabi SAW pun sebut tentang kenikmatan dunia, tentang kerehatan di dunia dan sebagainya, betul. Tetapi bahayanya adalah sampai kita terlupa akhiratlah tempat tujuan kita yang sebenar-benarnya. Apa pun ujian yang menimpa seseorang kan, bila Allah SWT janji memang Allah Ta'ala akan uji. Wala nabluwannakum. Ayat ni biasa kita dengar dan biasa ustaz-ustazah kita pun baca. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kan? Apa dia? Kami pasti akan uji mereka, uji kalian. Wala nabluwannakum. Pasti kami akan uji kalian. Bi syai'in, dengan sedikit, daripada ketakutan, daripada kelaparan, daripada kekurangan harta dan jiwa dan buah-buahan, dan berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Wa basyiris sabirin. Ayat ni kadang, yang inilah ayat yang kita akan ingat bila adanya musibah yang menimpa orang lain. Kadang bila menimpa diri kita, kadang kita tak ingat. Tapi bila menimpa orang lain, ya. Tadi Kak Sarah tanya, ada tak tajuk hari ni? Tajuk tak ada sebab tak dan fikir tajuk. Tapi sempat fikir apa? Tadi saya dalam perjalanan, ada seorang kawan telefon. Saya biasanya ceramah ni dia dapat idea daripada orang telefon dalam perjalanan tu. Jadi dia telefon dalam kereta tadi. Saya panjang lah tu dia cerita. Dia cerita tentang kawan dia. Cerita tentang kawan dia yang pergi ke universiti, kerja kat universiti. Bukan bersyarah lah, tapi kerja kat universiti tu. Dia bawa anak dia yang umur 1.5 tahun. Kan? Anak dia umur 1.5 tahun. Dia bawa, dan nursery, memang nursery anak dia tu dekat dalam universiti lah. Jadi memang tiap-tiap hari dia yang uruskan anak tu. Dia anak 3 orang. So ni anak nombor 3 dia lah. Dia yang uruskan, dia mandikan, pakaikan lampin dan sebagainya. Bawa pergi ke universiti. Sampai dekat universiti, waktu tu konvo pula kebetulannya. Ada pesta convocation. Dia sampai, dia keluar daripada kereta, dia terlupa anak dia dalam kereta. Lepas tu dah tengah hari tu, isteri dia telefon tanya, anak macam mana?
Dia jawab lah, dia kata okey kejap lagi abang nak balik, nanti abang ambil lah kat nursery. Dia memang confident je, kata memang dia dah hantar anak dia dekat nursery kan. Memang itu kerja dia tiap hari rutin dah kan. Tapi Allah Ta'ala nak jadikan dia lupa gitu, lupa terus. So bila habis tu dalam pukul 3 petang tu dia habis kerja, dia pergi semula ke kereta, baru nampak anak dia dalam kereta tu dah biru dah kan. Dia kata Allah, anak aku. Baru teringat, kata anak tu dia tertinggal dalam kereta, meninggal lah. Anak tu umur 1.5 tahun. Jadi jadi kawan ni dia tengah down sangat-sangat lah. Yang isteri dia pun katanya asyik pengsan, kejap-kejap pengsan, hanya masih tak boleh nak terima lah. Terlampau mengejut dan terlampau menyedihkan keadaan anak tu meninggal dunia kan. Jadi yalah, kalau kita nak banding dengan orang Palestin memang tak boleh terbanding pun sebenarnya. Kita tengok video-video budak-budak kat Palestin dan sebagainya, itu lagi dahsyat lagi, betul. Tapi kematian ni dia bukan satu benda yang kita boleh nak banding-banding macam tu, sebab memang confirm lah akan menyedihkan dan menyakitkan, betul. Tapi Allah Ta'ala gunakan perkataan walanabluwannakum, pasti kami akan uji, pasti kami akan uji dengan sedikit daripada perkara itu. Antaranya wa naqsim minal amwali wal anfus, kekurangan, adanya kurang daripada harta dan juga jiwa, nyawa. Ini dah dia, jiwa Allah Ta'ala campur, Allah Ta'ala ambil kan? Dan Allah Ta'ala ambil, kita pun boleh, semua kita boleh cerita kata ni anak syurga, dia akan tunggu mak bapak dia kat syurga kan. Allah Ta'ala bila cabut nyawa kekasih kepada hambanya, buah hati kepada hambanya, dan buah hati kepada hambanya itu redha, maka Allah akan balas dengan syurga. Betul, kita boleh cakap kan, tapi cakap dekat mulut dengan keyakinan dalam hati, keimanan kita dalam hati, kadang-kadang dua benda yang berbeza. Nak cakap dekat mulut memang senang kan, tapi dalam hati tu dia memang memerlukan kepada kekuatan iman, kekuatan iman yang sebenar, yang boleh menerima takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu. Jadi bila dengar macam tu, kita terbayang pula. Lepas tu tadi saya ceritalah dekat isteri saya kan, dah habis dah letak telefon tu, kita cakap memang biasanya, cuba kita bayangkan satu suami tu, lepas tu isteri tu pula dia akan salahkan suami dia kan, mestilah confirm dia salahkan suami dia kan. Abang lah tertinggal, terlupa kan. Jadi memang tak terungkap pun, tapi dia nak menyalahkan tu confirm dah. Sebab kecuaian kan, kecuaian suami. Jadi memang macam mana dia nak cakap pun tak tahu, tapi memang confirm lah dia akan jadi terasa sangat kan, kesedihan itu, dan juga blame kepada suami itu. Dan saya sebut suami tu kadang lagi dahsyat lagi dia punya kesedihan, sebab dia yang buat. At least si isteri tu dia masih boleh blame suami dia yang si bapa ni dia blame dia sendiri kan, dia tak ada siapa dia boleh blame melainkan diri sendiri. Jadi waktu tu dia punya ujian sebenarnya lagi dahsyat. Bukan saja dia blame diri sendiri, orang pula blame dia. Lepas tu pasangan dia pun akan blame dia kan? Bukan support dia, bukan tak apalah bang, dah benda ni dah takdir, Allah Ta'ala dah tentukan, anak kita ni Allah Ta'ala cabut nyawa dia apa semua, bukan kan? Isteri pula blame dia, lagilah, hanya semua orang nak blame dia. Dia rasa macam tu, walaupun banyak je orang yang support, tapi dia akan tetap rasa tekanan tu sangat-sangat dahsyat pada diri dia. Bebanan dia tu sangat-sangat dahsyat sekarang ni kan? Bebanan pada saudara kita ni lah. Dan benda ni banyak berlaku pun dalam tahun ni pun. Saya ingat, tak tahulah berapa banyak dah kes kita baca kan, doktor tertinggal anak kan, dekat dalam kereta. Ada satu tu, hari tu pensyarah tinggal anak dalam kereta. Mak dah tu, doktor tu perempuan tu yang tertinggal anak tu. Maknanya seorang ibu pun boleh tertinggal anak dia. Bukan kata seorang ayah, seorang ibu pun boleh tertinggal. Sampai gitu sekali. Dan biasa je benda ni nak ambil masa untuk move on tu sangat lama. Trauma dia kan, kemudiannya dia punya kesedihan, kemudiannya nak menyalahkan dan sebagainya. Boleh je jadi kan, bila ada seorang, dan benda ni pun berlaku, seorang ayah dia duduk lambung-lambung anak dia yang kecil macam tu kan, sekali terjatuh, meninggal kan. Jadi macam mana kat je, bukan dia sengaja tu lah. Dan biasa je lambung tu, tak ada masalah pun
Bukannya Lambo tinggi-tinggi sangat pun kan. Timang-timang tu kan. Tapi nak jadi cerita jatuh kan. Meninggal. Benda tu boleh sangat berlaku. Allah Ta'ala nak cabut nyawa macam-macam cara kan. Jadi jatuh meninggal. Yang si isteri setahun tak duduk sekali dengan suami, ataupun tak duduk sebilik lah dengan suami dia, sedih sangat. Tapi lepas tahun akhirnya kembali balik pada suami tu. Bila ditanya pada si isteri macam mana dia boleh kembali pada suami dia, dia kata sebab saya dah kehilangan anak saya, takkan saya nak kehilangan suami saya pula. Ini cara dia fikir pula kan. Baguslah dia boleh pandang. Tapi setahun lah, lama kan. Dan kita nak blame pun tak boleh benda ni. Kita tak boleh nak blame dia lambat nak move on ke apa benda ke. Kita tak boleh kan. Masing-masing orang lain orang lain dia punya level dia. Dan bila kita kata, masalah kita sekarang ni, bila kita kata kau kena kuatkan iman, baca Quran, semayang, mungkin kadang-kadang ada sebagian orang dia defensif bila kita nasihatkan. Kenapa kau ingat aku tak rajin baca Quran? Macam tu juga. Kau ingat aku tak ada iman? Berani kau cakap aku tak ada iman seolahnya macam tu. Kita tak. Sebab benda ni terapi. Terapi ni dia kadang-kadang dia perlukan masa. Tapi kena buatlah. Jangan sampai kita tak terapi. Sebab ada yang kaitkan, orang psikologi lah, dia ada kaitkan dengan peristiwa Nabi Yaqub bila kehilangan Nabi Yusuf kan. Bila Nabi Yusuf dicampakkan ke dalam telaga kan, abang-abang dia cakap Nabi Yusuf kena makan dengan serigala kan. Jadi cerita macam ni jugalah, sama lah. Maknanya kesedihan tu, sedih sangat-sangat lah. Maknanya seolah macam anak dia yang paling sayang, paling disayangi tu kena bahan dengan serigala kan, dibaham serigala. Jadi kita akan rasa macam, ya Allah, macam mana agaknya kesedihan Nabi Yaqub. Lepas tu Nabi Yaqub pula dia sedar, dia tahu yang abang-abang tu tipu kan? Tapi dia tak tahu macam mana cara nak cari anak dia. Tak tahu. Nabi Yaqub tak boleh nak cari, baginda tak dapat. Maka baginda kan sedih. Dan kita tahu bila baginda sedih, baginda menangis sampai buta mata kan. Jadi ada yang kata, macam tu Nabi-Nabi pun ada depression. Jadi kalau Nabi pun depres, macam mana kita boleh kaitkan depres dengan iman? Ada yang kata, tak boleh, kita tak boleh kaitkan depression dengan iman. Habis macam mana pula dengan ayat Quran yang kaitkan benda tu dengan keimanan? Kenapa pula kita tak boleh kaitkan, sedangkan Al-Quran sendiri mengaitkan kesedihan dengan keimanan? Yang tadi, ayat tadi tu kan, kemudian ada alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya ada kaitan dengan iman kan? Ada kaitan dengan iman. Kita tak boleh kata tak ada kaitan. Habis Nabi Yaqub tak ada iman ke? Nabi Yaqub ada iman kuat. Tapi kita perhatikan, bila Nabi Yaqub menangis, Nabi Yaqub sebut apa? Innama, hanya senya, ashku bathi wa huzni, aku mengadu aku punya kesulitan, aku punya kesedihan pada siapa? Ilallah, kepada Allah. Itu tanda iman. Betul lah dia menangis. Maknanya kesedihan bukan bermakna tidak ada iman kan? Tetapi bagaimana kita respon pada kesedihan tu. Menangis bukan bermakna tak ada iman. Sebab Nabi SAW pun menangis kan? Nabi menangis beberapa kali. Banyak juga kes kita jumpa kan, Nabi menangis. Bukan cerita menangis munajat depan Allah Ta'ala ni, maknanya menangis dengan kematian keluarga dan para sahabat kan? Seorang-seorang. Waktu perang pun ada Nabi menangis tengok sahabat yang mati terbunuh, padahal mati syahid tu confirm syurga kan? Anak baginda Ibrahim meninggal dunia, Nabi menangis. Cucu baginda yang tak meninggal waktu tu tapi dah pingsan kan? Dah hampir meninggal dunia, cucu baginda. Ada seorang cucu baginda yang perempuan kan? Tapi lepas tu sihat sebenarnya, cuma waktu tu Nabi menangis kan? Nabi menangis dan sahabat pun siap tanya lagi, kau pun menangis wahai Rasulullah? Dan Rasulullah jawab, ini adalah rahmah, kasih sayang, tangisan kasih sayang. So maknanya menangis tu tak ada masalah.
Dia bukan ada perbezaan ataupun kita tak boleh menentukan iman seseorang dengan menangis. Dan hatta kalau orang menangis dekat jenazah pun, kan orang kita sampai kata jangan menangis kat jenazah, nanti jenazah kena seksa. Air mata jangan kena tak? Kan ada, itu mitos air mata jangan kena kat jenazah tu, nanti jenazah kena seksa. Lap dulu. Ni pun biasa waktu urusan jenazah ni selalu saya dengar benda ni. Jadi siapa pula yang kata macam tu? Tak, jenazah tak akan diseksa dengan perbuatan manusia, waris dia. Dia tak menangis, dia tak diseksa kerana perbuatan waris. Habis yang dalam hadis kata sesungguhnya kalian diazab kerana tangisan keluarga. Maksud tangisan keluarga tu adalah diazab dengan dua sebab. Sebab hadis ni kita tak boleh ambil secara direct, literal je. Ini isu dengan Wahabi apa semua. Dia nak ambil hadis secara literal macam tu je. Hadis ni kita tengok kepada syarah. So syarah para ulama pada hadis apa dia? Kenapa diazab? Ada dua sebab. Sama ada yang pertama, dia yang bagi wasiat suruh menangis. Macam orang macam orang Cina banyaklah sekarang ni kan, budaya dia. Budaya tu daripada orang Arab pun ada zaman dulu. Niyahah dia panggil. Diupah untuk menangis. Diratap. Dia pesan pula pada keluarga ni, kau kena ratap kalau kau mati. Maknanya tunjukkan kesedihan tu. Maknanya dia memang disayangi. Kalau dia mati, orang relax je, macam orang tak sayang dia. Jadi kena ada yang meratap. Sampai kan upah orang meratap. Kan punyalah kesian kan, sampai terpaksa upah orang. Maknanya orang banyak teruk betul dia kan. Sampai dia kena upah orang untuk meratap dia punya pemergian. Kan? So dibayar. Bahkan dalam masyarakat kita dulu ni, sebahagiannya orang Melayu ambil upah tu. Dia ambil upah tu. Dia bukan kenal pun apik tu. Ada. Apik tu sebab nak duit. Tapi haram Duit tu yang disebut oleh Nabi SAW, salah satu yang haram adalah ambil upah meratap. Dan benda ni berlaku daripada zaman Nabi. Bukan zaman kita je. Daripada zaman Nabi dah ada. Daripada sebelum zaman Nabi lagi, budaya orang Arab lagi. Dah ada pelakon tu. Pelakon ratapan tu dah ada daripada zaman Nabi lagi. Dia ambil upah untuk meratap. Dia panggil niyahah. So meratap ni. Jadi zaman kita ataupun beberapa puluh tahun lepas apa semua ni memang berlaku. Saya sempatlah tengok benda ni kadang atas lori. Kadang-kadang ada, kalau bukan lori pun yang jalan kan, dia slow tu kan, yang mengiring tu kan, jalan tu. So yang jalan tu menangis kat belakang tu. Dia orang bukan ahli keluarga pun. Dia memang dia berlakon untuk menangis je. Kadang air mata tak keluar pun. Dia keluar suara je. Dan sebahagian tu orang Melayu. Memang sebab orang kata easy money lah. Biasanya orang muda lah. Dia nak upah kan. Dia fikir duit je kan. Jadi dia buat macam tu. Jadi dia meratap apa semua. Okey, itu yang pertama. Hadis tadi yang kata kena azab si mati kerana tangisan, itu satu sebab. Sebab dia yang upah. Dia yang pesan. Kalaupun dia tak upah pun dia pesan. Dia pesan pada orang untuk meratap. Yang kedua, dia tak pula pesan kepada ahli keluarga dia untuk sabar, untuk redha. Jadi maknanya dia tidak memberi pendidikan yang sepatutnya dia bagi pendidikan kepada ahli keluarga dia. Kan tanggungjawab sebagai mak, sebagai ayah, kita kena didik anak-anak kita. Sekali kita tak didik keluarga kita tu, jadi akhirnya bila kita meninggal, dia memprotes takdir Allah Ta'ala. Dia membantah, dia lawan takdir ataupun dia mempersoalkan. Itu yang dia meratap macam apa tu. Maknanya dia bukan sekadar menangis kesedihan. Dia tak boleh terima benda ni. Dia salahkan takdir, dia salahkan Allah Ta'ala dan sebagainya. Jadi kita akan ada saham dekat situ tu kalau kita punya kecuaian. Maknanya kita yang cuai, tak didik keluarga kita untuk sabar. Jadi kalau kita dah didik, sekali dia tetap nangis,
Dah bukan salah kita. La taziru waziratun wizra ukhra. Tak ada siapa pun boleh tanggung dosa orang lain. Jadi apa yang dia buat, kita tak berdosa. Kenapa kelak kita kena azab? Kan? Tapi kita kena dengan sebab dosa kita. Dosa kita apa dia? Tak didik. Itu yang kita kena. Sebab dosa kita tidak mendidik. Dia ibarat macam yang kata, anak perempuan tak pakai tudung, nanti bapak pun kena juga. Kan? Itulah sebab dia. Sebab tak didik tu. Jadi bapak kena tu bukan sebab dia tak pakai tudung secara direct, tapi indirectly dia kenalah. Sebab sebab kau tak ajar dia. Jadi kau tak ajar dia, kau kena. Tapi kalau dah didik, dah nasihat, berbuih mulut dah pesan, dia tak tutup aurat juga, bapak tak ada kena apa-apa. Dah, bapak dah lepas lah tanggungjawab dia. Dia dah buat sehabis baik. Sama dalam bab solat, dalam bab apa. Anak tak semayang, mak tengoklah, mak ajar dia tak, didik dia tak, suruh dia tak. Daripada umur dia berapa tahun kena suruh? Umur 7 tahun kan? Umur 7 tahun dah kena suruh anak semayang. Jadi kalau kita tak suruh dia semayang daripada umur 7 tahun, umur dia 17 baru kita nak suruh dia semayang, lepas tu dia tak semayang, tu kita kena jawab hadapan Allah Ta'ala. Sebab kita cuai. Waktu umur dia 7 tahun tu kita cuai. Sebab apa? Kita pun tak semayang katnya. Contohlah, kadang mak bapak sibuk kerja kadang kan. Jadi anak pun dia tak suruh semayang, dia pun tak semayang. Jadi sampailah anak tu dah umur 17, dia pun sempat dah pergi umrah kan. Yang mak ni dah sedar. Jadi mak pun dah boleh jaga semayang, barulah suruh anak tu semayang. Anak pula tak nak semayang, sebab dia tengok mak dia pun dulu tak semayang. Tunggulah saya pergi umrah pula. Jadi itu kita kena bertaubat pada Allah lah atas kecuaian kita. Mudah-mudahan kita sempat bertaubat. Jadi kita kena bertaubat pada Allah. Jangan kita salahkan dia je. Dia ni dah besar panjang, orang dah suruh semayang pun tak nak semayang juga. Suruh pakai tudung tak nak pakai tudung kan. Okeylah, betul, kita kena dah juga salahkan dia. Janganlah pula kita betulkan dia. Dia salah lah. Tapi kita kena salahkan juga diri kita. Kita pun kena bertaubat pada Allah. Ni semua dosa aku dulu. Aku yang cuai. Waktu dia umur 7 tahun aku tak suruh. Kan? Umur 8 tahun aku tak suruh. Lepas tu sekarang barulah kelang kabut. Contohnya. Jadi kita, kecuaian kita tu kita kena bertaubat pada Allah. Kena minta maaf pada Allah. Bukan boleh kita kata ada salah dia, aku dah suruh dah lah. Kena ada menyesal. Taubat kan salah satu daripada dia punya rukun, menyesal kan. Kena ada menyesal. Kena ada penyesalan atas apa yang kita dah cuaikan dulu, sebagai tanggungjawab sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Dan aduh, aku ni gini, ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa-dosa aku. Aku silap, aku dah cuai selama ni. Kau bukakanlah pintu hati anak aku untuk taat pada Engkau. Benda-benda macam itulah. Jadi balik pada isu tadi, menangis tadi tu. Jadi kalau anak tu menangis, isteri tu menangis, bapa dia meninggal, suami dia meninggal, dia tak akan terseksa kecuali dengan dua sebab ni. Okey. Jadi menangis ni benda biasa. Nabi SAW pun menangis. Jadi maknanya bukanlah tangisan itu yang menyebabkan dosa. Dan itu bukan ada menjadikan satu kayu ukur kepada iman. Bukan begitu. Tapi bagaimana kita terima takdir Allah SWT tu. Nabi Yaqub terima takdir dengan sepenuh hati. Oleh kerana itulah aduannya adalah pada Allah. Betul-betul mengadu pada Allah. Ya Allah, aku sedih anakku hilang. Anak-anak aku yang lain pula tu yang buat. Kalau kita boleh bayangkan perasaan Nabi Yaqub waktu tu kan. Anak-anak sama anak tu pula, anak yang abang-abang pula yang aniaya adik. Semua tu anak dia, semua anak baginda. Semua tu adalah darah daging baginda. Nak salahkan yang ini, semua anak. Kan? Bukannya orang luar ke, bukan penjedayah ke luar, tak, anak sendiri. Abang-abang buat kat adik. Macam mana tertekannya Nabi Yaqub waktu tu. Sangat-sangat sedih. Tapi Nabi Yaqub mengadu pada Allah. Betul-betul kata, aku mengadu kesedihan aku hanya pada Allah. Itu cara Nabi Yaqub. Menangislah, memang menangis, sedih. Anak kesayangan Nabi Yusuf tu sangat-sangat disayangi. Tiba-tiba Nabi Yusuf hilang.
ditinggalkan di tengah padang pasir. Memanglah sedih sangat-sangat. Maka menangis secara fizikalnya, maka tak peliklah sampai buta Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Bukan bermakna Nabi Yakub jadi depressed yang sampai sebab lupa, sampai iman tak kuat ke apa, tak. Iman Nabi Yakub sangat dahsyat. Okey, jadi bila kita cerita tentang ujian daripada Allah SWT, dia memang tak nak iman kita tu yang akan diuji ketika itu. Sebablah bila orang yang sabar tu, Allah Ta'ala kaitkan dengan mereka yang boleh kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iman lah tu. Kita ni semua milik Allah dan kita akan balik pada Allah Ta'ala. Betul-betul keimanan. Dia sedar yang benda tu adalah pinjaman daripada Allah. Kita kan cakap senang pinjaman. Macam cerita sahabat Nabi SAW tu macam mana, yang isteri yang anak meninggal, lepas tu suami balik, lepas tu bila pagi tu dia cakap apa pada suami dia? Dia kata, abang, apa pandangan abang bila orang bagi pinjam kita barang, lepas tu dia nak ambil balik, jadi tak apalah, kenalah pulangkan kan. Dia cerita anak kita dah tak ada dah, Allah Ta'ala dah ambil dah. Ini seorang ibu yang dahsyat jugalah, maknanya dia punya keimanan dia, dia punya keyakinan dia, Allah Ta'ala yang punya semuanya. Saya biasa bagi contoh baru-baru ni, dalam sebulan dua ni saya bagi satu contoh, ibarat macam mana kita tak sombong dengan pemberian Allah Ta'ala dan kita tak terlampau sedih bila Allah Ta'ala ambil. Saya bagi perumpamaan macam orang yang jaga parking kereta. Orang jaga parking kereta ni, dia jaga kereta macam-macam jenis, daripada semurah-murah kereta sampai semahal-mahal kereta. Sebanyak-banyak kereta dia ada. Ada Bentley, ada Ferrari, ada Lamborghini, ada Porsche, semua ada. Macam-macam jenis kereta dia ada, semua dia jaga. Tapi sikit pun dia tak sombong kan. Dia langsung tak ada sombong. Dia tak ada pula, oh aku ada Bentley, tahu tak, 3 biji lagi. Dia tak ada rasa sombong langsung. Sebab apa dia tak ada rasa sombong? Sebab dia tahu tu bukan dia punya kan. Sebab dia tahu dia jaga je kan. Nanti bila dah petang, tuan-tuan kereta tu semua ambil kan, satu kereta keluar kan, semua kena ambil, kosong tinggal kan. Dia tak sedih pula kan. Kalau kereta aku dah kena ambil kan, dia tak sedih langsung. Satu-satu kereta semua keluar, dia tenang aja. Ada pun dia tenang, kena ambil pun dia tenang. Bila ada dia tak sombong, bila kena ambil dia redha. Dia tak sedih melampau. Sebab apa? Sebab dia sedar dia hanya menjaganya. Dia kena jaga kereta-kereta tu. Kalaulah kita dalam hidup ni, pandangan kita pada hidup tu macam tu, insya-Allah okey. Adanya kita pandang semua benda ni sebagai pinjaman, sebagai amanah. Allah titipkan pada kita. Jadi mahal macam mana pun, kaya macam mana pun, bukan kita punya. Kita jaga amanah. Aku ada rumah besar, aku ada kereta besar, ini amanah daripada Allah untuk aku jaga. Bukan menyebabkan aku sombong. Tak ada jadi sombong lah. Sebab tahu dah pinjam. Berapa nak sombong dengan benda pinjam? Teruk sangat kalau benda pinjam pun sombong. Takabur. Tak, kalau lah Pak Gad tadi tu, apa jaga kereta tu, tiba-tiba dia sombong sebab banyak kereta, kita akan kata, ya Allah, teruk. Tak sedar diri betul kau Ya betul. Itu kita kata. Tu yang kita kata teruk sebenarnya. Teruk sebenarnya. Kita boleh bayangkan sama je macam penjaga kereta tu. Tak, penjaga kereta tu contoh dah ada kereta macam-macam yang mahal tu kan. Sekali kita bawa kancil masuk ke situ kan, dia tengok kereta kita, kau ada kancil je, dia kutuk kita. Kau tengok aku ada Mercedes, BMW, Porsche, Bentley pun aku ada, Rolls Royce pun ada sebiji tu lah. Contohlah. Kita akan kata, apa hal kau ni? Kau tukang jaga je, bukan kereta kau pun. Kau nak belagak dengan aku pakai kancil buat apa? Okey. Sebenarnya itulah ibaratnya pada kita bila kita sombong dengan barang pinjaman. Dengan barang yang bukan kita punya, pun kita nak sombong, kita nak belagak. Kan sangat-sangat kesian sebenarnya. Sangat-sangat kesian. Bila kita ni, dan sangat boyo lah.
Dan itulah kita. Kita rasa bangga dengan pinjaman daripada Allah SWT. Rasa hebat dengan benda-benda yang Allah pinjamkan saja untuk kita, yang Allah jadikan kita sebagai pemegang amanah tu. Kita sebenarnya pemegang amanah, kan? Kita tahu benda ni amanah, Allah Ta'ala suruh kita jaga, dan sampai masa Allah akan ambil. Itu je. Tak kisahlah apa pun kekayaan yang ada pada kita, ataupun sikit pun, tak kisah sikit ataupun banyak, itu pinjaman daripada Allah Ta'ala. Dan bila Allah Ta'ala ambil pun, kita tak melampau lah sedihnya. Tak adalah melampau-lampau sangat kita punya nak membentak takdir dan sebagainya. Sebab Allah dah ambil balik. Allah punya. Dan Allah punya, Allah ambil. Sesuai lah. Lainlah kalau aku punya, Allah ambil. Tu tak kena lah. Itu memang kita kena bantah lah. Masalahnya mana ada yang kita punya, semua Allah punya. Jadi kenapa kita nak bantah? Dan itulah yang berlaku pada kita. Jadi bila kita tengok contoh, ialah kita cakap benda ni memang senang, tapi ujiannya adalah apabila Allah Ta'ala ambil tu lah. Allah Ta'ala ambil orang-orang yang kita sayang. Macam tadi tu, anak meninggal contohnya, Allah Ta'ala dah ambil. Buah hati kita, kekasih hati kita, Allah Ta'ala ambil. Anak tu kan buah hati kita. Kecil lagi pula, umur baru setahun, setahun setengah, itu buah hati kita, Allah Ta'ala ambil. Kita ingat, banyak Allah pinjamkan pada kita setahun setengah. Allah dah pinjam kat kita, Alhamdulillah. Allah bagi juga aku pinjam dia setahun setengah. Allah bagi juga aku pinjam dia setahun setengah. Itu inna lillah, semuanya kita ni semua milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, kita semua akan kembali kepada Allah. Jadi Allah bagi juga aku pinjam dia setahun setengah. Alhamdulillah. Ada juga masa Allah gembirakan aku dengan dia, kan, selama setahun setengah. Ni Allah bagi pinjam. Aku tak payah fikir banyak, Allah yang bagi aku, kan. Rezeki ni rezeki daripada Allah SWT. Ada juga masa sekejap. Kalau contoh orang bagi kita pinjam kereta, kan, walaupun sekejap, Alhamdulillah dapat juga aku kereta, kan. Dapatlah juga seminggu dapat kereta, syukur sangat-sangat, kan. Bahkan dia punya nikmat dia, dia punya kegembiraan dia kadang-kadang lama. Saya sampai sekarang, kan, ada orang, saya pergi ceramah mana-mana, kadang saya tanya, Ustaz tak bawa Volvo? Saya pakai Volvo tu 5 hari je. Jadi 5 hari punya pakai, berbulan-bulan orang masih tanya. Orang bagi pinjam, orang bagi pinjam je pun. Datuk tu bagi pinjam kat saya sebab saya punya perjalanan travel tu jauh. Lepas tu kereta rosak kebetulan. Kereta saya rosak masuk bengkel. Jadi dia bagi pinjam Volvo dia, kan, Volvo baru. Saya dapat satu Volvo tu, sebelum yang Volvo yang dibagi pinjam tu, satu Volvo lain dia bagi pinjam, baru keluar daripada kedai, kan? Dia pun tak sempat bawa lagi. Baru keluar daripada kedai, tunggu dia bagi kat saya. Mileage baru 200 kilo, bayangkan. Saya pulangkan balik kat dia dah 2000 kilo. Yelah, saya pergi Kelantan, saya ceramah ke Kelantan, besok saya kat KL, lepas tu dekat Kedah, saya pergi Kedah, tu patah balik, tak 2000. Jadi ni lah, seronok lah. Seronok, saya dapat kereta macam tu, saya seronok, betul lah. Alhamdulillah, lega. Saya ceramah sana sini, penat drive. Jadi bila dia bagi tu, kita rasa seronok. Alhamdulillah, seronok. Kita pun terima kasih banyak-banyak pada dia. Bila terima kasih, syukur. Tapi bila dia nak balik, takkan saya tak nak bagi? Dah barang pinjam. Takkan dia nak balik kata, tak boleh. Saya nak pakai, sedap pakai ni. Itulah dia jadi Israel lah pula, kan. Dia dah ambil tanah orang, lepas tu dia tak nak pulang, kan. Dia jadi, takkan kita nak jadi macam tu. Dan mestilah kita akan pulangkanlah dengan senyuman dia, kita pulangkan. Tak ada pula rasa apa. Kita pulangkan, terima kasih banyak-banyak. Saya pun letak dalam saya punya Facebook, saya pun kata terima kasih banyak-banyak kerana bagi pinjam kereta selama 5 hari, kan? Alhamdulillah. Jadi pinjaman ni memang semua macam tu konsepnya. Jadi kenapa pula kita perlu rasa sombong dengan benda yang kita pinjam, dan mengapa kita perlu rasa sedih yang melampau bila tuan kepada barang tersebut nak ambil balik, kan? Jadi betul lah kita kata. Tapi dan itulah dia sebenar-benarnya tanda keimanan seseorang dan nak dapat redha daripada Allah SWT. Dan bila Allah ambil balik pula,
Allah bagi lebih besar lagi daripada itu. Dahsyat kan? Kalau orang bagi pinjam pada kita, kita pulangkan, dah lah, itu je lah, that's it lah. Tak ada apa. Bahkan orang tu expect mungkin kita lah yang terima kasih pada dia. Contoh, kalau kita bagi pinjam barang kat orang, kalau saya bagi pinjam kereta saya kat kawan saya hari tu, bila saya bagi pinjam kereta kat dia, kereta dia rosak, dia ambil kereta saya sekejap, dalam 2-3 jam je dia pinjam. 2-3 jam dia pinjam, dia pulangkan balik minyak penuh kan, dia penuhkan minyak. Jadi itu cara dia nak berterima kasih pada kita kan. Dia penuhkan minyak kita, dia bagi kita. Kata kita pun tak adalah rasa apa bila dia, tak adalah pula bila dia penuhkan kereta kita, kita bagi pula kat dia RM200, lebih daripada yang dia isi. Dia isi mungkin RM100 je, kita bagi pula dia RM200. Kenapa ni? Tak ada, sebab kau isikan minyak tadi. Kita bagi lebih pula kat dia. Tak ada, dah memang itu dia pinjam kereta kita kan. Kita pun faham macam tu. Itu faham-faham je lah, kita terkesi lah masing-masing. Okey. Tapi dengan Allah Ta'ala lain. Allah dah bagi pinjam barang pada kita, kita pulangkan, dan bila kita pulangkan dengan redha, Allah bagi pula redanya. Man radiya falahu ridha. Siapa yang redha, maka baginya pula keredaan. Redha daripada Allah Ta'ala tu kan paling besar sekali. Dan Allah bagi pinjam, kita pulangkan dalam redha, Allah bagi balik redha Allah. Redha Allah tu jauh lagi besar daripada yang Allah pinjamkan tadi. Kan? Manusia takkan buat macam ni. Perumpamaan yang kecil pun tak akan ada. Kecil lah. Contoh, orang tu bagi kita pinjam kancil dia, kita pulangkan kancil tu pada dia dengan senyuman. Dia kata, oleh kerana kau pulangkan dengan senyum, saya bagi kamu hadiah BMW sebiji. Mana ada manusia buat macam tu? Takkan ada. Dan itu pun masih lagi perumpamaan yang kecil. Perbandingan tu masih lagi kecil. Sebab kereta dengan kereta lagi. Ini makhluk dengan redha Allah. Mana boleh nak compare pun sebenarnya. Jadi sekarang ni kita pulangkan apa yang Allah bagi dengan redha. Allah bagi kita redha dia. Allah hadiahkan yang lebih besar lagi daripada itu. Man radiya falahu ridha. Konsep ni sangat penting untuk kita. Siapa yang redha, maka baginya keredaan. Redha Allah ni kan benda paling mahal sekali. Mana ada lagi kita nak dapat apa lagi? Redha lah. Redha Allah ni, kalau Allah Ta'ala bagi kita redha, mati pun tak apa dah sekarang. Kalau Allah dah redha, selesai dah lah. Kerja kita kat dunia ni yang kita nak cari redha Allah. Kita mati dah waktu ni pun tak apa dah kalau Allah redha. Kan? Nak apa lagi? Kalau saya biasa bagi perumpamaan ni kan, kalau malaikat bagi tahu pada kita, which is takkan memang dia takkan berlaku. Tapi contoh ni sekadar sebagai satu contoh analogi. Malaikat datang pada kita, kau dah dapat redha Allah, kan? Tapi kau ada pilihan sekarang ni, aku cabut nyawa kau sekarang ataupun minggu depan. Sekarang. Sebab minggu depan belum tentu lagi dapat redha tu. Hari ni mungkin Allah redha, mungkin besok kita boleh lawan Allah Ta'ala balik. Dalam tempoh seminggu tu macam-macam benda boleh berlaku. Baik sekarang, sebab dah dapat redha Allah. Jadi redha tu kan paling mahal sekali. Sekarang benda paling mahal tu kita dah dapat dengan cara apa? Bila kita redha. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang redha, maka baginya keredaan. Allah Ta'ala redha. Jadi bila Allah Ta'ala redha, dia kata, tadilah kita kata kita pulangkan pinjaman daripada Allah. Lepas tu bila kita pulangkan dengan redha, Allah bagi kita gantinya lebih besar pula daripada tu. Dan inilah menjadi kekuatan sebenarnya kepada orang yang beriman. Last sekali akhirnya, sebab apa? Sebab dia nampak akhirat tu lebih besar. Itu sebab dia dapat redha tu besar. Kalau dia nampak dunia besar, dia akan fikirkan yang kecil-kecil ni lah. Allah Ta'ala ambil, Allah Ta'ala uji kesihatan, Allah ambil, dan macam-macam kan. Bila Allah ambil satu-satu tu, dia nampak yang itu. Sebab dia tak nampak balasan di akhirat tu yang kekal selama-lamanya, yang jauh lebih baik. Itu tak nampak. Jadi kita tak nampak yang itu, Allah. Itulah kita kata, kerabun yang kita pada akhirat memang menyebabkan kita nampak dunia ni besar, dunia ni hebat. Jadi bila Allah Ta'ala ambil benda daripada dunia kita ni,
kita jadi susah nak terima, susah nak redha. Kita tak nampak akhirat yang lebih kekal abadi. So ingat mati kena banyak. Selalu fikirkan tentang perkara-perkara yang berlaku selepas kematian. Jangan fikirkan macam mana nak dapatkan pahala yang berpanjangan sampai kita mati. Bila kita dah mati pun pahala tu terus lagi. Itu sentiasa kena ingat. Saya biasa bagi contoh perumpamaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang beli dengan harga 200 dinar daripada Sahal dan Suhail, dua anak yatim yang memiliki tanah yang dijadikan Masjid Nabawi. Kan? Sayyidina Abu Bakar bila beli tanah tu, bukannya Nabi sempat promote pun. Kan? Bukan ada promote macam sekarang kan. Ustaz datang kadang, okay, saya ada mak tafiz kan, siapa nak wakaf satu lot RM50 kan, kena offer macam tu kan. Baru kita ambil offer tu. Kalau Nabi SAW tak ada offer pun pada sahabat kan. Tak sempat offer pun. Sayyidina Abu Bakar memang dia potong macam tu je. Dia tahu nak buat masjid, dia beli tanah tu daripada dua anak yatim tu dengan harga yang mahal tau. Maknanya lagi mahal daripada harga tanah tu. Dia beli, maknanya tak menzalimi langsung budak dua orang ni. Beli dengan harga yang mahal, 200 dinar tu. Bagi pada budak ni 200 dinar, bagi pacik tanah tu. Lepas tu jumpa Nabi SAW, Rasulullah, aku wakafkan tanah ni untuk buat masjid. Bayangkan Sayyidina Abu Bakar buat benda tu waktu Nabi hijrah kan. Sekarang dah 1445. Maknanya hijrah daripada tahun yang pertama tu kan sampai sekarang, maknanya 1445 tahun ni Sayyidina Abu Bakar dapat pahala berpanjangan sampai sekarang. Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia umur 63 tahun. Kan, umur 63 tahun. Tahun berapa? Tahun ke-13 Hijrah. Tahun ke-13 Hijrah Sayyidina Abu Bakar meninggal. Tapi pahala dia tak terhenti dekat tahun ke-13 tu. Tahu pahala Sayyidina Abu Bakar sampai tahun ni 1445 ni, pahala masih ada lagi pada Sayyidina Abu Bakar. Seolah-olah dia masih lagi sembahyang, seolah dia masih beriktikaf, seolah-olah dia masih lagi baca Quran dan sebagainya dalam kubur. Sebab Masjid Nabawi tu kan, Masjid Nabawi tu kan 24 jam sepanjang tahun. Ada sahaja orang dekat kawasan tu, kawasan yang asal tu, kawasan Raudhah. Kawasan Raudhah dan tepi dia, tepi Raudhah tu. Sampailah ke pintu tu. Pintu belah tepi tu, belah kanan tu, pintu Sayyidina Abu Bakar tu. Babu Siddiq, Khawkhah Abu Bakar As-Siddiq. So, sampai dekat kawasan tu, semuanya ada tanah Sayyidina Abu Bakar. Dan itu memang buka 24 jam tu. Walaupun masjid tutup pun, dah depan tu buka. Berapa banyak pahala dia kan. Mengalir tu daripada tahun 0 Hijrah, tahun pertama Hijrah, sampai tahun 1445 Hijrah. Kan? Sampai kiamat lah sebenarnya. Kita nak cerita sampai sekarang ni, yang berterusan. Pahala terus, ya Allah. Sayyidina Abu Bakar cerdik. Sayyidina Abu Bakar ni sebab dia cari pahala untuk akhirat. Dia tak fikirkan 200 dinar tu macam-macam benda boleh buat. Tapi fikir dalam laju dia kalahkan semua sahabat. Kan sahabat memang tak dapat kalahkan Sayyidina Abu Bakar kan dalam bab ni. Kan Sayyidina Umar kata dia cuba nak kalahkan Sayyidina Abu Bakar, cerita-cerita tu kan biasa kita dengar. Sebab Sayyidina Abu Bakar ni dia memang cekap. Dia sangat bijak dalam nak mencari pahala yang berpanjangan. Itu kehebatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebab kalau ada macam golongan Syiah suka nak hina Sayyidina Abu Bakar kan, kita kata kau ni apa, debu yang dekat kaki Sayyidina Abu Bakar tu pun kau tak boleh challenge lah. Ya. Tengoklah pahala dia berapa banyak. Daripada zaman tu sampai sekarang. Kau baru berapa tahun je buat ibadat. Kan? Kau nak banding dengan Sayyidina Abu Bakar, tak payahlah. Tak payah nak banding sikit pun dengan Sayyidina Abu Bakar tu. Punya dahsyat pahala besar yang beliau ada. Kan? Dan beliau akan, pastinya beliau akan dapat nikmat jadi akhirat nanti. Jadi kita memang tak ada peluang seperti mana sahabat tu, tapi kita ada peluang-peluang yang lain. Apa-apa saja peluang yang kita rebutlah. Kan? Kita kena jadi orang yang pandai merebut pahala. Dan antaranya juga macam biasa kita sebutkan, banyakkan niat. Bila kita buat apa-apa pun banyakkan niat. Kita makan pun biar berpahala, kita bersembang dengan kawan-kawan pun biar berpahala. Kan? Buat apa pun biar berpahala. Kan? Apa pun biar berpahala. Anak saya semalam kemarin 2 hari lepas
anak perempuan saya. Dia tunjuk saya game yang dia main. Game logik lah, game yang kena fikir, matematik lah. Matematik games So dia tunjuk pada saya, betul. Saya kata, oh, interesting. Saya pun download. Saya cuba main. Saya cuba main. Saya main, lepas tu tak berhenti tau. Sebab saya memang minat maths, saya minat benda-benda logik ni. Kira semua memang kira macam maths, game lah ni. Game yang kena fikir kiraan. Jadi apa nama, kira latihan minda lah sebenarnya benda tu. Jadi bila saya dah main tu anak saya yang sulung, dia cakap pada adik dia, "Sumaya, see what you did to Abah." Abah is addicted already. Saya pun cakap, no, I'm not addicted. I just want to finish at this level. Lepas tu dia orang gelak. See, that's exactly what addict will see. Dia kata, lepas tu saya cakap kat dia, saya kata, am I going to get pahala playing this game? Dapat pahala tak main game ni? Anak saya kata, yes, you get pahala because it will help you to concentrate. Pandai dia kan. Okay. Jadi senang ceritanya, bila kita buat apa pun, biar ada niat, dan niat itu membolehkan pahala, dapatkan pahala. Apa pun yang kita lakukan, kita makan pun biar dapat pahala. Jangan dapat dunia semata-mata. Dunia dapatlah, makan kenyang, dapat dunia, alhamdulillah. Saya pun dengar kata kejap lagi ada orang nak belanja makan. Jadi biar makan pun dapat pahala, insya-Allah kan. Dapat pahala. Biar semua benda dapat. Jangan nikmat duniawi tu kita dapat dah. Alhamdulillah, betul, kita akan dapat. Tapi biar setiap suapan kita masuk mulut tu pun biar dapat pahala. Kan, apa pun biar pahala. Macam semua akhirat. Biar kita fikir akhirat tu yang kekal abadi, yang lama. Makan nikmat dia sekejap aja, habis lah. Nikmat sedap tu bila masuk kat tekak je, betul, habis dah. Tapi yang kita nak yang kekal, iaitu di akhirat nanti. Jadi biar setiap suapan tu, nikmat dunia dapat sekejap, tapi nikmat akhirat dapat kekal. So apa-apa pun biar macam tu, terus menerus dapatkan kekalnya nikmat di akhirat tu, dengan cara dapatkan dengan niat lah, dengan niat dapatkan pahala semua, insya-Allah. Jadi apa pun, fikirkan, letakkan akhirat sebagai nombor satu. Perkara yang paling utama sekali bagi kita adalah nak dapatkan akhirat, maka ketenangan tu kita akan dapat, insya-Allah. Redha pun kita akan dapat. Dan cukup setakat tu, insya-Allah. Untuk pagi ni kita ada buka soalan ke? Ni tak baca kitab hari ni. Kalau biasa kalau baca kitab yang ada soalan kan. Okey, ada soalan tak? Cepat, Ustaz dah tanya tu. Kalau tak tanya, Ustaz Allah Azim. Betul. Cepat, Ustaz dah tanya itu. Dia tu bagi peluang. Nah, okey, ada kat belakang. Sila Ustaz. Pakai mic. Pakai Ustaz. Ingat. Pakai mic. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak bertanya, biasa kan kita berdoa, ya Allah, lindungilah kami dari segala malapetaka, bencana. Lepas tu kita berdoa, sekiranya perkara itu berlaku juga. Maksudnya soalan saya ialah kita mohon berlindungi daripada malapetaka dan bencana, tapi kita juga sedar yang apa-apa yang berlaku pada kita, malapetaka, semua datang daripada Allah juga. So kadang-kadang kita fikir kita mohon perlindungan tu daripada Allah, sedangkan Allah juga yang mengaturkan segala-galanya untuk kita. Jadi saya nak minta Ustaz penjelaskan sikitlah bagi pencerahan. Okey. Dia konsep dia macam ni Doa tu adalah kita punya ibadah, kan? Kehambaan kita pada Allah Ta'ala. Perbuatan kita, usaha kita, kuasa kita yang Allah anugerahkan,
kan? Dan memang Allah perintahkan pada kita untuk berdoa. Dan oleh kerana itu kita berdoa, dan Nabi SAW ajar kita berdoa. Allah Ta'ala sendiri dalam Quran suruh kita berdoa. Doa ni adalah ibadah. Ibadah kerja kita. Kerja kita ni dia termasuk dalam syariah, dia panggil. Kan? Benda-benda yang melibatkan kerja kita, perbuatan kita, perbuatan seorang mukallaf. Okey, yang tadi bila kita bincang tentang redha dengan takdir Allah SWT, takdir ni dalam bab akidah. Dalam bab akidah, kita jangan masuk campurkan subjek syariah dengan subjek akidah. Betul dia ada kaitan, dia sentiasa ada kaitan dengan, sebab contoh bila kita semayang pun sebab kita beriman dengan Allah Ta'ala, so subjek akidah. Kita semayang tu dalam subjek syariah. Tapi perbincangan dua ni dia tidak boleh bertembung. Kita kena faham ini subjek lain, ini subjek lain. Jadi subjek syariah sekarang ni, kita kena usaha, kita kena berdoa dan sebagainya. Subjek akidah, kita kena percaya, kita kena beriman, kita kena terima, kita kena sabar, kita kena redha, kita kena yakin. Itu semua dalam subjek akidah kita, dan juga tasawuf lah. Tapi dia sekarang kita tengah bincang subjek akidah. So bila Allah Ta'ala kurniakan kita, Allah Ta'ala yang bagi pada kita ni semua dalam subjek akidah. Jadi bila benda tu berlaku, maka kita kena terima secara 100%, kan? Dan apa yang akan berlaku juga kita terima. Kita dah tahu yang Allah Ta'ala maha mengetahui segala-galanya. Tak kira apa pun yang akan berlaku kemudiannya, Allah Ta'ala dah tahu semuanya. Allah maha mengetahui, kan? Dan ilmu Allah Ta'ala ni bukan benda yang baru, bukan dah jadi baru Allah tahu. Dia beza dengan kita. So tapi kerja kita kena buat sebab Allah suruh. So Allah suruh kita semayang, kita kena semayang. Allah suruh kita doa, kita kena doa. Macam contohlah kata doa, Nabi SAW sendiri ajar doa tentang ketika hujan lebat turun, kan? Nabi doa supaya hujan tu turun dekat bukit-bukit, dekat gunung-gunung, dekat lembah-lembah, bukan ke atas kami, kan? Contohnya. Sedangkan hujan tu kan nikmat daripada Allah, rahmat daripada Allah. Dan kalau berlaku pun banjir, itu ujian daripada Allah untuk menghapuskan dosa dan sebagainya. Tapi Nabi sendiri ajar kena berdoa. Sebab itu adalah di pihak kita. Kita punya kerja kita kena buat. Kita punya kerja kita kena buat. Kerja kita sekali kita kena minta, kita kena usaha elakkan daripada musibah. Itu kerja kita. Dalam Quran sendiri Allah Ta'ala kata wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kau campakkan tangan kau ke dalam kebinasaan. Jadi jangan kau binasakan diri kau sendiri. Jangan campakkan dengan tangan kau, maknanya jangan buat untuk menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. So Allah Ta'ala sendiri suruh kita elakkan daripada kebinasaan, daripada kehancuran, daripada keburukan. Itu kerja kita lah. So part kita kena jaga, kita kena buat. Tapi bila Allah Ta'ala dah tentukan sesuatu, itu kita kena percaya. Sebab kita jangan jangan salahkan takdir. Tapi kalau benda berlaku, takdir tu akan bantu kita. Dia akan jadikan kita kuat. Percaya pada takdir ni, dia bukan menyebabkan kita boleh salahkan ataupun menyebabkan kita malas nak berusaha. Ada orang dia tak nak berusaha dengan sebab takdir. Dia kata alah tak apa, kalau Allah Ta'ala nak bagi tu dapat juga. Dia tak nak usaha, dia gunakan alasan takdir, itu salah. Dia sebenarnya bila dah berlaku takdir, okey, yalah Allah Ta'ala dah takdirkan begini, kita terimalah. Jadi takdir ni dia menguatkan kita, dia tak sepatutnya melemahkan kita. Jadi adakah doa tadi tu dia bercanggah dengan akidah kita? Tak. Doa tu belah kita, kerja kita kena buat. Tapi bila Allah dah bagi, kita kena terima. Ini semua pemberian daripada Allah. Aku kena redha, kan? Aku setuju dengan pemberian Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tarik, Allah Ta'ala bagi. Semua kerja Allah Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ustaz, dalam kita berdoa tu, Ya. Yeah. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Dalam kita berdoa tu, bagaimana kita ni sebagai hamba tu, perkataan yang kita guna dalam munajat kita tu tidak rasa macam kita terlalu demand. Dan apa ni, bagaimana kita tahu yang apa ni, doa kita tu tidak melebihi kita sebagai hamba dia. Sebagai hamba memang kita kena minta lah, tapi kita ni tak nak berbunyi sangat macam terlalu demand sangat kan. Terima kasih Ustaz. Okey. Ada dua benda. Satu, kita takut kita rasa demand sangat, tapi memang dengan Allah Ta'ala ni memang kita kena minta sehabis-habisnya. Dan memang dengan cara yang betul-betul merayu, merintih. Dengan manusia kita tak boleh buat gitu. Tapi dengan Allah Ta'ala memang kita kena buat begitu. Memang kita kena bersungguh-sungguh. Al-mulihin, dia memang betul-betul merintih-rintih sangat minta pada Allah Ta'ala, dan minta biar besar-besar. Dengan Allah Ta'ala ni memang kena tamak. Kita tak boleh tamak dengan manusia, tapi dengan Allah Ta'ala kita kena tamak. Jadi kita minta syurga paling tinggi, walaupun kita tahu kita ni tak layak. Memang kita tak layak pun, tapi minta syurga paling tinggi. Janganlah pula, ya Allah engkau kena kurniakanlah syurga yang sekadarnya lah, kan? Yang sesuai lah dengan aku, kan? Yang ujung-ujung pun tak apalah ya Allah, kan? Yang penting dapat. Bukan macam tu, kan? Dengan Allah Ta'ala ni memang biar kita tamak, minta sehabis-habisnya, sebesar-besarnya. Dan sebesar-besar ni maksudnya nikmat akhirat sebenarnya. Nikmat dunia ni tak ada yang besar mana pun. Apa sangat yang kita boleh minta pun kat dunia ni yang besar, kan? Dan jangan sampai kita nampak dunia ni besar. Jadi kita biar nampak akhirat tu besar, maka kita minta pada Allah Ta'ala yang besar-besar di akhirat, kan? Minta kampunan daripada Allah, minta syurga tanpa hisab, tanpa balasan apa pun, tanpa kutukan, tanpa penghinaan, tanpa balasan buruk di dunia dan di akhirat, kan? Okey. Dalam masa yang sama, di sana ada apa yang dipanggil sebagai adab-adab berdoa. Itu kena belajar dalam beradab, kan? Adab-adab berdoa. So adab berdoa ni yang dikatakan kita tak terlalu demand, tak terlalu sombong ni adalah apabila kita berdoa tu dengan cara dia. Caranya kita mulakan dengan puji-pujian pada Allah, dengan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara kita minta, dan cara kita duduk, cara kita punya keadaan kita waktu tu, kan? Semua tu kan adab-adab doa ni kita dah belajar. So adab-adab doa tu kita jaga. Jadi content of the doa dia sesuai dengan adab tadi tu, maka dia okey. Dia tak adalah yang jadi terlampau demand sangat. Melainkan macam ni, kita yang tentukan. Contohnya bila melibatkan dunia, bila melibatkan dunia tu jangan kita detailkan. Sebab bila itu Nabi SAW larang. Jadi hukum dia paling kurang makruh lah. Maknanya contohnya macam kita cakap, ya Allah aku nak benda ni hari ni juga. Tu demanding yang salah. Itu tak jadi tamak. Itu bukan tamak. Tamak tak apa, tapi yang ni demand kita menentukan. Maknanya kita tentukan mesti benda tu berlaku bila, berapa, dan sebagainya. Ya Allah aku nak 5 juta ringgit besok juga. Okey, itu kan dunia. Jadi bila benda melibatkan dunia, ni tamakkan dunia. Dia bukan tamak pada Allah Ta'ala, tapi dia tamak dunia. Jadi bila tamak dunia, dia salah lah. Dan bila kita minta pada Allah berkaitan dengan duniawi, jangan detailkan. Benda duniawi ni jangan detailkan. Kita umumkan, generalkan saja. Kita nak kenderaan, ya Allah kurniakanlah aku kenderaan yang terbaik. Kita nak rumah, ya Allah kurniakanlah aku rumah yang terbaik. Tak payah detailkan. Ya Allah kau kurniakanlah aku kesihatan yang terbaik, kau kurniakanlah aku keafiatan, kau kurniakan benda macam tak apalah. Tak payah kita detailkan secara terperinci satu benda tu. Sebab bila kita detailkan, dia boleh jadi makruh. Sebab dia menunjukkan kita punya fokus tu pada dunia. Jadi kita terlalu nak berharap dan menentukan pula, aku kena gini. Kena begini baru aku boleh jadi gini. Ya Allah kau bagi aku banyak ni, baru kau boleh sedekah. Sebenarnya macam tu pula. Kita pula yang tentukan.
Sedangkan tak patut gitu. Allah Ta'ala yang tahu mana yang terbaik untuk kita dah. Okay, aku qauli hadza wa sallallahu alazim li wa lakum. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa ahli al-qudri untha wa dhakar, rabbi waffiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ya'tana rusulul manun waghfir wastur anta akram man satar. Wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala al-ali al-kirami syurafa wa ala as-sahbi al-masabih al-ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'un fi ridak ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.